Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada petang ini dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga atas nikmat kehidupan kita ini dibangunkan, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi tadi. Alhamdulillah. Moga-moga kita beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga insya-Allah kita sama-sama berdoa pada Allah agar kita akan dipermudahkan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, netizen yang dirahmati Allah sekalian, selamat petang. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Yang pertamanya, mohon maaf agak terlewat sikit. Biasalah cari line. Cari line sampai ke sana, ke sini, ke sana, sini ni. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Dan yang keduanya, tuan-tuan, hari ini kita santai-santai. Kita santai-santai, kita bukan dalam forum rasmi, kita bukan dalam bual bicara rasmi, tapi kita santai-santai dalam kita nak menerangkan apakah sebenarnya yang berlaku, bukan kita nak menyerang. Jadi kita pada hari ini lebih santai untuk kita menerangkan. Dan yang ketiganya, ramai yang tertanya-tanya sebenarnya isu apa nak dibawa hari ini. Kalau tengok baju ni, baju Perak ni. Jadi adakah isu Perak? Adakah isu yang lain? Jadi terus terang saya katakan pada hari ini saya bersiaran bukan atas nama Ketua Pemuda PAS Negeri Perak. Tetapi hari ini saya bersiaran atas nama Timbalan Pengarah Jabatan Penaraya Dewan Pemuda PAS Malaysia untuk kita berkongsi pandangan, untuk kita bersantai-santai, untuk kita menerangkan, untuk kita memberikan penjelasan apakah sebenarnya yang berlaku. Dalam soal Perak, insya-Allah dalam sehari dua lagi kita akan cuba bicarakan insya-Allah. Lagipun dalam soal Perak ini bila mana telah pun dibawa kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, maka kami selaku rakyat negeri Perak di bawah titah Tuanku Sultan yakin dan juga percaya dengan kebijaksanaan di pihak istana, pihak Tuanku sendiri dan juga bagaimana Tuanku nak mengendalikan isu-isu pentadbiran di negeri Perak ini, kami serahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Sultan Perak insya-Allah. Adapun mungkin sehari dua lagi kita akan berbincang tentang soal pentadbiran kerajaan negeri. Tetapi pada hari ini kita nak memberikan sedikit penjelasan daripada sahabat-sahabat yang mungkin telah pun menyerang PAS, terutamanya menyerang kepada beberapa pimpinan-pimpinan PAS, terutamanya dalam soal isu di Kedah baru-baru ini. Yang mana kalau kita lihat pada baru-baru ini dalam soal isu rumah ibadah yang mana telah pun menjadi satu isu yang agak besar. Sebenarnya bagi kami anak muda, walaupun kami ni orang Perak, jadi kita ni kebetulan dah boleh rentah negeri ni, jadi kita rentahlah isu sikit peringkat negeri ni. Bukan kita nak bermain isu tempatan saja, lokal saja, tidak. Kita rentas negeri sikit. Jadi bagi kami lah anak muda, walaupun kita ini berbeza pandangan politik, tetapi saya merasakan bahawa ada juga eloknya kalaulah kita ini sebagai pimpinan-pimpinan politik dalam parti masing-masing untuk kita menjadi ejen pendamai, untuk kita ini menjadi ejen penyatu, untuk kita ini menjadi ejen kepada perdamaian, kesatuan, perpaduan nasional dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan dalam Facebook saya, banyak saya nukilkan tentang soal perpaduan, bukan sahaja terhadap umat Islam itu sendiri, tapi terhadap ataupun kepada kita sendiri, rakyat Malaysia. Yang hari ini nak tak nak, tidak dapat tidak, kita kena akui bahawasanya kita ini duduk dalam satu masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama. Dalam soal ini juga, dalam soal perpaduan nasional, dalam soal penyatuan kaum, dalam soal kita ini berbilang masyarakat, maka nak tak nak kita terpaksa ataupun kita kena akui bahawasanya kita kena duduk dalam satu masyarakat yang harmoni. Terutama kepada pimpinan-pimpinan politik. Jangan kita mencurah api.
Jangan kita lebih kepada mencorak kehidupan kita ini lebih kepada soal naratif yang buruk sebenarnya. Maka inilah yang kita katakan sebagai untuk kita cuba membincangkan soal-soal yang sebegini. Sebab itu bagi sahabat-sahabat di Kedah, saya yakin sahabat-sahabat di Kedah ini mungkin mengetahui perkara titik tolak mana puncanya, bagaimana ianya boleh diselesaikan sebenarnya. Dan saya juga yakin peringkat kita di Malaysia ini, di negeri-negeri lain, saya rasa bahawa kita juga mengambil faham tentang isu ini. Jadi apabila dibangkitkan oleh Esko Pemuda UMNO Malaysia, Tuan Azri, kita mungkinlah sama janggutnya, tapi mungkin Tuan Azri mungkin panjang sikit janggutnya, saya pendek sikit. Kita boleh berbeza pandangan dalam soal politik, tetapi dalam soal perpaduan nasional, dalam soal perpaduan masyarakat, maka saya rasa kita perlu untuk menjadi ejen penyatu, sebagai ejen yang mendamaikan, insya-Allah. Jadi soal rumah ibadah yang telah pun dirobohkan, bagi saya perkara ini satu benda yang kita perlu untuk bagi penjelasan yang sebenar. Sebab saya rasa benda ini sudah tidak menjadi rahsia apabila satu notis yang telah pun dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Alustar yang bersiri 015423. Benda ni saya rasa boleh cari kot. Dah disebarkan secara meluas, saya rasa. Tidak menjadi sebagai satu benda yang rahsia. Bila mana telah pun dikeluarkan pada 2 hari bulan 12 2019. Kalau boleh saya tunjukkan di sini ya. Tarikhnya ialah pada 2 bulan 12 2019 oleh Majlis Bandaraya Alustar, notis A nombor 015423. Yang mana kalau boleh saya bacakan sedikit, iaitu ambil perhatian, dengan penyerahan notis ini kamu dikehendaki mengubah dan mengalih serta merobohkan binaan tersebut dengan kadar segera dalam masa 7 hari. Maka saya rasa isu ini bukan isu baru. Isu ini isu perundangan. Isu ini isu tanah milik awam yang sepatutnya dibina dengan perkara-perkara yang lain. Jadi walaupun mungkin itu adalah surau umat Islam, walaupun itu mungkin masjid umat Islam, tapi sekiranya tidak mengikut perundangan, saya tidak menoleh kepada sahabat-sahabat kita daripada mana-mana agama, mana-mana bangsa, tetapi kita katakan bahawa kalaulah kita boleh menceritakan hal yang sebenar, apa salah kita kongsi? Jadi antara yang saya nak sebutkan di sini ialah, yang pertamanya, kenapa dalam beberapa dakwaan yang diberikan tidak menceritakan tentang gelanggang silat di sebelahnya itu. Sedangkan antara yang dirobohkan itu ialah gelanggang silat. Yang kita tahu gelanggang silat ni kebanyakannya ialah daripada sahabat-sahabat kita, masyarakat daripada orang-orang Melayu. Tetapi kenapa isu rumah ibadah itu yang dibangkitkan, sedangkan isu gelanggang silat itu tidak dibangkitkan? Ini yang kita katakan sebenarnya ada udang di sebalik mi, ada sotong di sebalik kotiau. Laparlah pula. Petang-petang ni sedap makan kotiau goreng, mi goreng dan sebagainya. Kan kok ada orang nak hantar lepas ni. Tak. Jadi itu adalah notis yang saya rasa bukan jadi satu rahsia. Kemudian yang keduanya, notis yang kedua, kalau bolehlah saya sebutkan, notis yang sama juga daripada Majlis Bandaraya Alustar, bernotis ataupun nombornya ialah 008177. Kalau kita lihat, sama lebih kurang dia punya kaedahnya, iaitu anda telah pun didapati mendirikan binaan menyebabkan bersalahan dengan Seksyen 46-1-A Akta Jalan, Parit dan juga Bangunan. Ambil perhatian, dengan penyerahan notis ini kamu dikehendaki mengubah dan mengalihkannya dengan kadar segera dalam tempoh masa 3 hari bertarikh 29 Julai 2020 4:19 petang. Tuan-tuan, maksudnya apa? Dalam notis yang pertama, iaitu pada 2 bulan 12 2019. Hari ini 2020 bulan 12. Berapa bulan hari ini? Hari ini tarikhnya ialah, lupa dah. 6, 7. Kan? 6 hari bulan. Hari 6 bulan 12. Minta maaf.
Dia bila libang libu di Perak ni, dia tarikh pun tak ingat dah. Jadi hari ni 6 bulan 12. So that's mean notis yang awal saya bacakan tadi ialah pada 2 bulan 12. Sudah dalam tempoh masa setahun. Dan notis yang terkini, kalaulah kod-kod lah notis ni hilang kan, notis pertama hilang, maka diberikan notis yang kedua. Dan notis yang kedua bukan semalam. Notis yang kedua bukan kemarin. Notis yang kedua bukan minggu lepas. Notis yang kedua ialah pada 29 hari bulan Julai 2020, 4:19 petang. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kalaulah kita lihat isu ini secara membumi sebenarnya, kalaulah kita lihat isu ini secara perundangan sebenarnya, kalaulah kita lihat isu ini secara kesatuan kaum dan sebagainya, maka kita melihat bahawa isu ini sebenarnya boleh selesaikan dengan cara yang baik. Seksyen yang ke-46-1-A yang saya bacakan tadi, yang disebutkan dalam Majlis Bandaraya Al-Usta, walaupun saya bukan orang Kedah, tapi benda ni kita boleh search, kita boleh searching dalam enactment dan sebagainya. Maka dalam carian saya, Seksyen 46-1-A, Akta Jalan Parit dan Bangunan, Akta 133, tidak hanya dikuatkuasakan kepada kuil Hindu, tokong atau rumah ibadah. Ianya juga berkuat kuasa ke atas semua struktur binaan dan hadangan yang tidak diluluskan. Apa-apa sahaja. Tak kiralah apa jua binaan, hadangan, halangan. Kerana apa? Kerana ianya adalah tapak yang tidak sesuai. Bukan tapaknya yang sebenar. Maka saya dimaklumkan bahawa di Taman Bersatu di Kedah itu, bukan saja kuil yang saya sebutkan tadi, bukan saja rumah ibadah yang saya sebutkan tadi, tetapi ianya juga melibatkan gelanggang silat. Tetapi kita tak dengar pula pesilat-pesilat yang bernaung di bawah gelanggang silat ini melaksanakan ataupun membuat satu provokasi dan sebagainya. Dan inilah yang kita katakan sebagai kita perlu untuk bersama-sama berlapang dada, berjiwa besar dalam soal ini. Dan ianya juga perlu kita tidak kalihkan benda ini kepada benda yang lain. Sebab bila tengok dalam komen-komen, dalam komen-komen itu ada juga yang menyatakan bahawa kenapa zon industri di Sungai Petani contohnya, kilang apa ke, dikatakan sebagai kilang plastik di sana di Sungai Petani tidak dirobohkan. Saya juga sebagai bukan orang Kedah, saya juga buat searching, saya juga buat carian. Isu apa sebenarnya? Jadi saya jumpa isu kilang plastik di Sungai Petani ini ialah antaranya ialah salah satunya ialah operasi kilang tanpa lesen. Satu kes tentang binaan yang tidak sah di kawasan tanah yang tidak sesuai, dan 7 buah kilang. Kalau kita boleh dapat spesifikkan, rupa-rupanya ada 7 buah kilang plastik yang mana sebenarnya kilang plastik itu telah akur untuk dipindahkan ke kawasan perindustrian Bukit Silambau. Ni orang Kedah tahulah ni Bukit Silambau. Saya tak tahu Bukit Silambau mana. Cuma nak ceritanya bahawa rupa-rupanya proses itu sedang berjalan. Dan ianya adalah sedang berjalan lancar di bawah kendalian Yang Berhormat Esko Pelaburan dan juga Industri dan juga pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah. Jadi tidak wajar untuk kita buat perbandingan kenapa ni roboh, kenapa ni tak roboh dan sebagainya. Jadi ini yang kita katakan sebagai sebenarnya kita sebagai pemimpin politik, tidak kiralah mana-mana parti politik. Saya orang PAS, Saudara Adri orang UMNO, mungkin sahabat-sahabat lain daripada MCA, MIC, malah di peringkat PAS sendiri kami ada Dewan Himpunan Pendukung PAS yang terdiri daripada bukan Islam. Kalau di Perak ini Saudara Satish namanya selaku Ketua Pemuda Dewan Himpunan Pendukung PAS. Jadi bagi kita selaku masyarakat yang duduk sama-sama, yang duduk bersekali, tidak kira apa bangsa, tidak kira apa agamanya, maka sepatutnya kita adalah yang mendamaikan. Kita bukan orang yang mencurahkan lagi api. Jadi kalau dilihat kepada fakta-fakta ini, 2 notis yang saya bawakan pada hari ini,
maka saya anggap selesai. Tidak perlu dipanjang-panjangkan. Ataupun kebarangkalian, kalaulah anak muda ni nak bermain naratif, apa sebenarnya motif yang nak dibawa sebenarnya apabila dibawa isu ini? Ini yang kita tak boleh nak jawab. Yang boleh jawab siapa? Orang yang bawa isu. Apa naratifnya sebenarnya? Apa motif sebenarnya? Adakah nak mencari pertelingkahan? Adakah nak mencari titik perbalahan? Adakah nak mencari titik pergaduhan? Tak sepatutnya sebenarnya. Bagi kami anak muda, kita jangan tergopoh gapah. Kita jangan mengambil tindakan yang tidak kita katakan sebagai tidak berpandukan kepada prinsip, tidak berpandukan kepada prinsip perpaduan nasional di peringkat Malaysia. Maka ini yang kita katakan sebagai seboleh-bolehnya tentang kita elakkan perkara-perkara yang sebegini. Malah isu-isu ini juga telah pun lama berlaku, notis juga telah hampir setahun. Maka saya rasa perkara ini perlu untuk kita selesaikan dengan baik, dengan perkara yang mudah sebenarnya. Dan saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat di Kedah, sebenarnya ada satu tapak yang telah dijanjikan kepada rumah ibadah. Jadi bila mana telah pun ada tapak yang telah pun diselesaikan, selesailah saya rasa. Apa masalahnya lagi? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia jangan kita api-apikan lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya untuk kita mengapi-apikan. Biarlah kita hidup secara aman damai dan sebagainya. Maka ini persoalan dalam kita nak menasihatkan kepada mana-mana sahabat-sahabat kita di pelbagai peringkat, di mana-mana ataupun apa-apa jua parti politik, maka kita cuba untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, berikan saya sedikit masa untuk saya tengok apa jawapan-jawapan yang perlu saya berikan kepada komentar-komentar yang ada dalam live kita pada hari ini. Jadi kita berehat seketika insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali dalam santai-santai kita pada petang ini. Jadi terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang lihat untuk kita bersama-sama, untuk kita berbincang-bincang, berdiskusi, dan juga saya dapati dalam komen-komen ni Sir Azri juga bersama kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Jadi kita berbincang, kita santai-santai. Selaku anak muda, tidak ada apa yang perlu untuk kita perlu hypekan dan sebagainya. Jadi persoalan tentang dibangkitkan dalam beberapa soalan. Banyak soalan ni. Hampir 385 komen ni. Jadi kita lihat pada, tak sempatlah nak jawab semua, minta maaf sahabat-sahabat. Cumanya tentang isu ayat mabuk. Tentang isu ayat mabuk ni, sahabat-sahabat, saya rasa yang dimaksudkan oleh Menteri Besar Kedah itu ialah mabuk populariti. Jadi kita jangan terlalu nak mengulas perkara ini sehingga kita meninggalkan perkara-perkara yang lain. Tentang isu perundangan, tentang isu tempat-tempat lain yang dirobohkan. Jadi jangan terlalu untuk kita mabuk dalam soal untuk kita mengambil populariti ataupun kita mabuk todi populariti istilahnya. Mabuk ni biasanya dengan arak, mabuk ni biasanya dengan todi. Jadi itu adalah perkara yang saya rasa kiasan, yang mana ianya adalah salah satu daripada untuk memahamkan masyarakat. Boleh jadi sahabat-sahabat di Kedah itu antara bahasanya mungkin ada orang kata agak kasar, saya tak pasti bagaimana. Tapi bagi kita pada hari ini sebenarnya kiasan itulah yang sebenarnya boleh memahamkan kita. Jangan sehingga kita ni terlalu mengejar populariti, bercerita tentang perkara A tetapi meninggalkan perkara B. Macam saya sebutkan tadi lah, perkara yang dirobohkan tu banyak, tempat yang dirobohkan tu banyak, tapi kenapa hanya menyebut satu saja sedangkan banyak lagi tempat-tempat yang dirobohkan. Yang keduanya, kenapa kita katakan mabuk populariti ini ialah antaranya ialah sebabnya banyak lagi isu lain yang boleh kita bincangkan. Soal isu pengangguran, soal isu B40 pada hari ini, soal isu line internet yang nak dibawa kepada anak-anak yang terpaksa bersekolah di rumah pada hari ini. Jadi
kita jangan terlalu ambil kesempatan dalam isu mabuk toddy populariti ini. Kerana apa? Kerana bila mana kita mengambil kesempatan dalam isu ini, maka kita akan dianggap sebagai orang yang nak menjurai dalam soal-soal yang sebegini. Yang akhirnya, mudaratnya ialah dalam keadaan boleh berpecah belah. Mudaratnya boleh menyemarakkan api perkauman. Mudaratnya ialah boleh kita ini tidak lagi bersama-sama dalam keadaan yang harmoni dan juga aman tentera. Maka inilah antara perkara-perkara yang kita katakan sebagai pada hari ini boleh kita sembang-sembangkan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk mengambil isu dalam soal ini, tidak perlu untuk mengambil simpatisan daripada orang-orang yang lain dalam isu ini. Baik kita katakan sebagai cukup sekadar itu sahaja yang perlu kita hentikan. Mari sama-sama kita mengorak langkah untuk kita memajukan negara, memajukan negeri, untuk kita mendidik masyarakat dalam kadar yang pada hari ini masyarakat sudah terumbang-ambing dalam soal pengangguran, dalam soal B40 dan sebagainya. Anak-anak pada hari ini yang tidak dapat bersekolah secara norma yang sebelum daripada ini, yang mana mereka terkesan dengan PKP ini, yang mana mereka terkesan dengan COVID-19 ini. Bila mana kita bercakap tentang soal situasi politik yang masih belum selesai sehingga ke hari ini, maka kita katakan sebagai cukup-cukuplah anak muda pada hari ini sudah-sudahlah kan kita bercakap tentang soal politik pada situasi yang tidak perlu untuk kita panjang-panjangkan. Maka sekali lagi saya sebutkan ialah bagaimana untuk kita nak selesaikan perkara ini, kita sepatutnya duduk bersemuka, biarlah orang-orang tertentu mereka di sana yang menyelesaikan perkara-perkara ini, dan saya yakin kepimpinan pentadbiran kerajaan negeri Kedah dalam keadaan yang kita katakan mengambil tindakan mengikut lunas-lunas perundangan, maka sekadar kita katakan kita ini pemerhati supaya apa? Supaya kita katakan sebagai untuk kita jadi rakyat yang bertenang insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, maka kita katakan insya-Allah mungkin sahabat-sahabat juga tertanya-tanya bila isu Perak untuk kita bual bicaranya. Maka insya-Allah saya sebutkan pada pagi ini ataupun pada petang ini, minta maaf, pada petang ini untuk kita sama-sama nantikan dalam isu Perak. Mungkin sehari dua lagi insya-Allah kita doakan juga yang terbaik untuk negeri Perak, bukan sahaja di peringkat parti politik tetapi di peringkat rakyat bawahan juga insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, akhir kata, anak-anak muda pada hari ini mari sama-sama kita mengorak langkah. Mari sama-sama kita bersama-sama membina negara, membina negeri dalam kadar yang harmoni insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang.